menyebut tentang permakanan. Al-Quran mengungkap bahawa makan minum itu boleh saja, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Sementara hadis Nabi SAW pula sampai menyebutkan sukatan 1/3 untuk makanan, 1/3 lagi untuk minuman, dan 1/3 pula untuk bernafas. Inilah kaedah permakanan bagi kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Hussein Ismail. Dan saya Wazna Fakrana Osman. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kini berada di Kuala Lumpur, Malaysia bagi menghadiri istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong Malaysia ke-15. Penggunaan teknologi tinggi membantu mempercepatkan pertumbuhan keluaran industri berasaskan pertanian dan agri makanan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, kini berada di Kuala Lumpur, Malaysia bagi menghadiri istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-15 Sultan Muhammad ke-5. Duli Yang Teramat Mulia berangkat meninggalkan negara pagi tadi. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Imam Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal. Berada di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam dan setiausaha tetap. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berangkat tiba di Kuala Lumpur, Malaysia petang tadi. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Pangkalan Tentera Udara Subang TUDM dijunjung oleh Yang Berbahagia Datuk Khamis Samin, Ketua Istiadat Setiausaha Bahagian Istiadat dan Urustia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri Malaysia, dan Yang Berbahagia Datuk Kamilan Maksum, Ketua Protokol Malaysia. Juga menjunjung keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia ialah Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Awang Alaihuddin bin Pihin Orang Kaya di Gadong Sri Lela, Datuk Seri Utama Haji Awang Muhammad Taha, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Sampai mana biasa? Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung menaiki kenderaan khas menuju sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur, tempat persemayaman di sepanjang keberangkatan.
Setiap Muslim harus mensyukuri segala nikmat yang diberikan agar tidak menjadi seorang yang kufur nikmat. Perkara itu antara pengisian tazkirah program Masjidku Makmur Negara Berkat di Masjid Omar Ali Saifuddin. Bahan beritanya menyusul seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan antara kunci kebahagiaan yang perlu ada pada diri umat Islam dalam mengharungi kehidupan seharian. Setiap Muslim harus mensyukuri segala nikmat yang diberikan sama ada kecil maupun besar supaya tidak menjadi seorang yang kufur nikmat. Perkara tersebut merupakan intipati tazkirah semasa program Masjidku Makmur Negara Berkat di Masjid Omar Ali Saifuddin awal pagi tadi. Tazkirah bertajuk Bersyukurlah disampaikan oleh Haji Muhammad Srudin bin Haji Timbang, Pengarah Unit Perundangan Islam. Hadir Datuk Paduka Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Kadang-kadang disebut sebagai syakiran, masykura dan seumpamanya. Terdahulu, acara dimulakan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah. Acara merupakan inisiatif bagi meningkatkan kehadiran jemaah demi memakmurkan masjid sempena program Bandarku Ceria. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara Yang Berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Maun dan Yang Berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Osman. Peralihan daripada kaedah tradisional kepada penggunaan mesin berteknologi tinggi terbukti memberi impak yang positif kepada sebuah syarikat penyedia perkhidmatan penyembelihan ayam tempatan, Syarikat Abatua Haji Jamahat Haji Liman, bagi menjamin kebersihan dan kehalalan ayam yang disembelih. Penggunaan mesin seumpama itu juga membantu mempercepatkan proses penyembelihan sehingga berupaya memenuhi tempahan dari syarikat-syarikat dan penternak ayam tempatan. Usaha tersebut tentunya dapat membantu mempercepatkan pertumbuhan keluaran industri berasaskan pertanian dan agri makanan melalui penggunaan teknologi tinggi. Laporannya bersama Mazia Jini. Sebagai penyedia perkhidmatan penyembelihan ayam tempatan, kebersihan dan kehalalan ayam yang disembelih antara aspek yang diutamakan oleh Syarikat Abatua Haji Jamahat Haji Liman. Sejak ditubuhkan pada awal tahun 2013, syarikat ini terus mendapat kepercayaan daripada syarikat-syarikat dan penternak ayam tempatan untuk mengendalikan proses penyembelihan. Bantuan dari pihak kerajaan membolehkannya untuk terus berkembang. Pusat penyembelihan ini menggunakan mesin berteknologi tinggi bagi mempercepatkan proses penyembelihan untuk memenuhi tempahan yang semakin meningkat. Impaknya adalah banyak, sangatlah banyak dan tinggi daripada segi higiennya, kebersihan dan kecepatannya. Tapi yang masa ini mesin kami ini pun boleh katakan juga tinggi, yang mana boleh mengeluarkan 2.500 ke 3.000 sejam. Dan daripada segi kebesaran bangunan, kami boleh mengubah mesin-mesin yang di dalam kepada 6.000 per hour. Boleh dibuat dalam 6.000 per jam. Akan tetapi kalaupun kami akan membesarkan pun, daripada hasil penghantaran pun masih tidak cukup. Dan kami percaya dan mesin yang ada masa ini kami boleh upgrade menjadi 6.000 per jam sekiranya ada permintaan lebih daripada orang ramai atau terutama sekali daripada pentanam. Hasil pengeluaran syarikat pada tahun lalu lebih kurang 2.7 juta ekor yang disembelih dalam tahun-tahun lepas itu. Syarikat Abatua Haji Jamahat juga berharap untuk meneroka beberapa bidang perusahaan lain termasuk membuka ladang ayamnya sendiri. Ia bagi membolehkannya untuk menembusi pasaran luar negara. Banyak pelancangan-pelancangan seperti mana membuat bagian part-part ayam, membuat sosis dan burger dan tempat memprosesing
perut-perut ayam yang mana dijadikan kepada pelet untuk dijadikan makanan ikan, keli, tilapia dan sebagainya. Jadi barang bahan buangan ini adalah yang mana Mas Hani berbuang macam itu saja, sedangkan ianya boleh mendatangkan hasil. Dengan mengutamakan kebersihan dan kehalalan ayam yang disembelih melalui penggunaan mesin berteknologi tinggi, syarikat tempatan ini boleh melangkah lebih jauh lagi termasuk menembusi pasaran luar negara. Semoga hasil tersebut akan menjadi kenyataan yang dapat membantu meletakkan negara Brunei Darussalam antara pengeluar ayam halal terkemuka di peringkat antarabangsa. Mazia Aidini untuk Berita RTV. Juga dimuatkan dalam berita malam ini, sebuah syarikat cenderamata terkemuka berhasrat mengetengahkan hasil seni pereka tempatan. Usaha itu menjadi batu loncatan bagi anak tempatan untuk menempah nama di arena antarabangsa. Beritanya selepas ini. Welcome to Pizza Hut. You please go and this and this. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. %100 dibuat dari daun teh asli, bukan dari ekstrak seperti yang lain. Rasakan perbezaan teh hijau yang sebenar. Beralih ke Pouka, jenama nombor 1 di Singapura. Wow. Welcome to Pizza Hut. You please go and this and this. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Hasil seni dua orang pereka tempatan dalam menghasilkan lukisan flora dan fauna dan corak tradisional berjaya menarik minat salah sebuah syarikat cenderamata terkemuka antarabangsa. Royal Insignia berminat membuat kolaborasi mengeluarkan koleksi produk Brunei Gifts to the World. Ia adalah koleksi produk gaya hidup yang mengetengahkan tradisi Brunei. Dayang Nur Amnani binti Taib dan Dayang Azimah binti Ahmad masing-masing menghasilkan koleksi flora dan air mulih. Idea tersebut tercetus dari keindahan flora dan fauna yang terdapat di negara ini dan keindahan seni corak tradisional tanah air. Menyangka yang kerja saya akan dikenal pasti oleh company yang besar seperti Royal Insignia. Jadi pada masa yang sama saya juga merasa bersyukur kerana dengan menjadi Bruneian designer, saya mendapat peluang untuk bukan saja untuk represent myself tapi untuk Brunei. Jadi pada masa itu saya berfikir apabila mereka telah menerangkan tentang koleksi flora yang berkenaan dengan Brunei, saya merasa ini merupakan peluang terbesar lah untuk kita memberikan pendedahan kepada bukan saja kepada orang-orang Brunei juga kepada seluruh dunia lah. Saya merasa bangga je lah dengan apa yang macam diorang dapat tahu design yang saya buat masa final year tu kan, and then it's actually macam privilege lah untuk kami macam mengembangkan lagi bakat kami dengan membuat kolaborasi sama Royal Insignia ni kan. Kira macam mengasah lagi bakat kami tu lah, macam bekerja secara profesional.
It was really a joy working with both Azima and Amnani. I learned a lot about Brunei's flora and fauna. There were many interesting facts about the flowers that I didn't initially know about. With the Ayam Mulay collection, Azima taught us a lot about the philosophy behind pattern design in Brunei. And they are both very, very talented, and it was really a joy working with them. Produk-produk berkenaan boleh didapati di kedai butik Royal Insignia di Empire Hotel and Country Club Jerudong dan di Republic Singapura atau melalui platform e-commerce. Program Bandar Kuchuri yang diadakan pada setiap hari Minggu bukan sahaja dihasrat untuk mewujudkan gaya hidup sihat, malah juga boleh membantu mengukuhkan institusi kekeluargaan dan memeriahkan lagi Bandar Seri Begawan. Di samping itu, program juga menyediakan platform bagi pembangunan usahawan-usahawan di negara ini. Riadah berbasikal adalah antara aktiviti yang mendapat sambutan daripada para pengunjung. Pada minggu ini, kru RTB berkesempatan meninjau salah sebuah syarikat tempatan yang menyediakan perkhidmatan sewa basikal yang bukan sahaja menarik penggemar dewasa tetapi juga kanak-kanak. Penyewaan basikal syarikat Mulia Sarah Sahnisa Enterprise pada setiap minggu memudahkan orang ramai untuk bersiar-siar di kawasan ibu kota. Aktiviti kami di sini sebenarnya Bandar Kuchuri ni kami ada menyewakan biskal bermacam jenis biskal lah. Ada yang single, ada yang 2 tempat duduk, ada yang 3 tempat duduk, beca ada, sama ada jenis tunggangan yang baru masa ni kuda yang khas untuk kanak-kanak lah. Ada juga yang besar untuk orang tertua, ada juga lah semua. Harga yang kami bagi di sini kami mengenakan sejam untuk RM10 biskal yang 1 tempat duduk dengan 2 tempat duduk. Ya, ada yang 3 tempat duduk kami bagi RM15. Mengenai dengan beca kami sewakan setengah jam untuk 25. Manakala kuda pula kami sewakan untuk 10 minit saja. Kami kenakan RM3 saja. Aktiviti yang dianjurkan juga menjadi platform untuk menarik pelancong. Art Affair 2017, anjuran pelancongan Brunei dengan kerjasama institusi-institusi pendidikan di negara ini dihasrat dapat menarik orang ramai dan pelancong yang berminat dalam bidang lukisan untuk datang ke ibu negara. Penyertaan pelukis-pelukis dari Pusat Tingkatan 6 Sengkurung, Kolej Pengajian Siswaza Antarabangsa IGS dan pelukis tempatan menceriakan lagi suasana Bandar Kuchuri dengan pelbagai jenis lukisan yang berwarna-warni. Untuk bagi dorang exposure-nya orang untuk ke public, show dorang punya kerja-kerja yang sudah dorang buat dari semester awal ke semester akhir. So itulah lebih kepada inilah membawa dorang ni ke open space-nya orang. Sini kami display macam screen print, design studies based online, lepas tu digital illustration sama canvas painting on canvas, then also kami display works yang macam live painting ni lah. Bagiku dalam semua ni aku boleh memperolehi skill-skill, pengalaman apa yang boleh membantu aku pada masa depan, seperti mana apa yang aku mau jadi, macam-macam career lah yang boleh jadi di sini ni, macam mendesain sesuatu, iklan, advertising sesuatu apa. Okeylah sini, selamat pengalaman di sini ni lah. Sistem pengangkutan teksi di negara ini menawarkan perkhidmatan bukan sahaja untuk para pelancong dan pendatang luar negara, malah kepada semua peringkat penumpang. Perkhidmatan menghubungkan semua lokasi dan destinasi yang strategik di negara ini dan pemandu teksi boleh dipanggil untuk mengambil penumpang di mana sahaja Auda berada. Peramah dan boleh dipercayai pengangkutan teksi bersedia berkhidmat untuk Auda.
Sekarang disampaikan kadar nisab zakat wang dan harta untuk hari ini. Hampir 47 orang mengundi dalam pilihan raya Presiden Perancis dengan pihak berkuasa meningkatkan keselamatan di sekitar stesen pengundian. Para pegawai yang dijadikan tebusan oleh penduduk kampung Dong Tam, Vietnam selama seminggu telah dibebaskan. Laporannya antara dimuatkan dalam segmen antarabangsa selepas ini. Pengundian sedang dijalankan dalam pusingan pertama pilihan raya Presiden Perancis. Ia merupakan saingan sengit dengan 11 orang bersaing bagi jawatan tertinggi itu. 4 orang dari mereka dianggap pesaing teratas iaitu Emmanuel Macron, ahli parti kanan Marine Le Pen dan juga bekas Perdana Menteri François Fillon dan ahli parti sayap kiri Jean-Luc Mélenchon. Dua calon teratas akan mara pada pilihan raya awal dalam tempoh 2 minggu. Hampir 47 juta orang layak untuk mengundi dalam pilihan raya yang akan diperhatikan oleh seluruh dunia. Di samping itu, 50,000 anggota polis dikerahkan di seluruh negara itu. Beberapa siri serangan di Perancis yang terbaru apabila seorang anggota polis ditembak mati telah meningkatkan lagi keselamatan. Tide is still rising. They'll do so under close watch. 50,000 police officers are being deployed. Satu sidang media diadakan di Mumbai, India yang dihasrat dapat membantu para pembuat keputusan di India untuk lebih memahami inisiatif The Belt and Road BRI dan kepentingannya kepada China dan India. Sidang yang diadakan di kedutaan China itu juga bermatlamat untuk memberi kefahaman dari sudut perspektif India akan pelan China untuk membuat penyambungan infrastruktur di Asia, Afrika dan Eropah. Timbalan Ketua Misi tersebut, Liu Jinsong, menekankan inisiatif BRI dana dari Bank Pelaburan Infrastruktur Asia AIIB dan sebagainya adalah bertujuan untuk menggalakkan permintaan baru dengan menyediakan bekalan, mempercepatkan pembinaan infrastruktur dan menghasilkan simpanan sebagai pelaburan berkesan. Shivan Shankar Menon, penasihat keselamatan kebangsaan India yang juga bekas setiausaha luar India, turut menjelaskan dengan masalah kemelesetan ekonomi global masa kini bererti seluruh dunia memerlukan dorongan baru bagi perkembangan ekonomi global. Justru BRI boleh jadi salah satu kepada pendorong tersebut. Inisiatif BRI berpotensi untuk mempromosi infrastruktur global dan integrasi ekonomi, namun ia juga berdepan dengan beberapa cabaran dan kebimbangan daripada negara-negara terlibat. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun dibebaskan oleh tentera Iraq semasa serangan ke atas IS di Berat Mosul. Dalam satu kenyataan, polis persekutuan Farah Dakhil diculik oleh para pejuang dari Sinjar 3 tahun yang lalu. Pada musim panas 2014, para pejuang mengambil alih kuasa di utara Iraq dan menyeksa puak minoriti Yazidi. Polis menyatakan Dakhil dibebaskan semasa serangan pasukan tentera Iraq di kawasan kejiranan Al-Tanak di barat Mosul dan satu-satunya maklumat yang diberikan ialah namanya. Ahli keluarga Dakhil dipanggil ke ibu pejabat polis untuk membawanya pulang. Ratusan puak minoriti Yazidi terbunuh dan lebih 6,000 orang dicolek oleh para penentang. بنت عمتي التي كانت مخطوفة لدى الدواعش الإرهابية. Para pembantah yang terlibat dalam pertikaian mengenai pemilikan tanah dekat ibu negeri Hanoi, Vietnam, membebaskan 20 orang pegawai yang dijadikan tebusan bagi tempoh hampir seminggu selepas lawatan dari seorang pegawai kanan bandaraya tersebut. Para penduduk kampung Dong Tam yang terletak 40 km dari tengah Hanoi menculik 38 orang pegawai termasuk polis hujung minggu lalu selepas 4 orang ditangkap berikutan bantahan semasa perbalahan pemilikan tanah meningkat.
15 pegawai tersebut dibebaskan awal minggu ini sementara 3 yang lain melarikan diri. Pihak berkuasa dalam pada itu juga membebaskan para pembantah yang ditahan sebelum ini. Para penduduk kampung tersebut berkata mereka tidak menerima pampasan yang mencukupi dari pihak berkuasa yang mengambil tanah mereka bagi tujuan projek telekomunikasi. Polis di Argentina menggunakan gas pemedih mata dan peluru getah bagi meleraikan para pembantah yang mengerumuni Dewan Kerajaan Santa Cruz di mana Governor Alicia Kirchner mengalu-alukan bekas Presiden Cristina Fernandez. Pasukan polis khas wilayah diarah untuk mengawal keadaan dan bertindak melepaskan gas pemedih mata dan peluru getah selepas para pembantah menjadi lebih agresif dalam percubaan mereka menyerbu kawasan berkenaan. Polis turut menutup tempat tersebut dan menurut pihak media, ia merupakan kali kedua dalam masa sebulan apabila wilayah berkenaan mengalami krisis ekonomi dan kaki tangan awam serta para pesara menuntut pembayaran balik. Pihak berkuasa di Kepulauan Kenari berusaha mengawal tumpahan minyak di kawasan seluas 3 km. 6 orang maut apabila sebuah lori merempuh sebuah rumah di China. Ikuti bahan-bahan berita tersebut seketika nanti. Teruskan bersama kami. We're celebrating 50 golden years of uniting 10 magnificent nations where over 650 million hearts beat. We stand together for one vision, one community, one ASEAN. Our beauty and diversity is unparalleled. Discover a land of stunning natural wonders and home to the world's most incredible creatures. Seek thrills and adventures of a lifetime. Immerse yourself in our rich traditions, diverse cultures, and fascinating history. Feel the warmth of people with hearts of gold. Indulge in exquisite cuisines and fresh flavors. Uncover ancient cities, enchanting stories, and treasured legends. Witness history in the making. Marvel at vibrant cities, towering skyscrapers, and rapid transportation. Embrace the moment and make memories that will last forever. Join us for our golden celebration. Come visit ASEAN for our 50th anniversary in 2017. Di Venezuela, buat kali pertama dalam bantahan selama 3 minggu, para pembantah menyeberangi bahagian barat negara itu tanpa mengalami sebarang tegahan dari pihak keselamatan di wilayah berkenaan. Beberapa buah kumpulan kecil para penyokong pembangkang bagaimanapun bertempur dengan pasukan polis yang bertindak melepaskan gas pemedih mata tetapi di lokasi yang terletak lebih jauh dari perhimpunan aman yang lebih besar. Pada perhimpunan besar tersebut, para pemimpin pembangkang berarak ke barat Caracas dan berjanji untuk terus mengadakan tunjuk perasaan sehinggalah pilihan raya baru diluluskan. Puluhan ribu pembantah memakai baju putih berarak ke beberapa buah bandar raya di seluruh Venezuela. Kebakaran hutan melanda beberapa bahagian di tengah dan barat daya Florida, Amerika Syarikat yang dilanda kemarau. Kebakaran itu menyebabkan 9 buah rumah musnah dan kira-kira 2,000 penduduk berdekatan diarah untuk berpindah. Gubernur Florida Rick Scott mengisytiharkan keadaan darurat 2 minggu yang lalu disebabkan oleh keadaan kering di negeri itu dan mengarahkan tentera pengawal nasional membantu para penduduk untuk berpindah. Penggunaan 5 buah helikopter Black Hawk juga dikerahkan bagi membantu mengawal kebakaran. Di barat daya Florida, 9 buah rumah musnah dan kebakaran telah memusnahkan lebih 1,900 hektar tanah di Collier.
Kebakaran yang bermula sejak Khamis lalu juga memaksa penduduk Golden Gate meninggalkan kediaman mereka. Beberapa buah pasukan kecemasan di Kepulauan Kenari bertungkus lumus mengawal tumpahan minyak seluas 3 km berikutan kemalangan feri. Feri tersebut telah melanggar paip minyak mentah di bawah air. Feri berkenaan melanggar saluran paip tersebut lewat Jumaat lalu selepas mengalami masalah teknikal dan menyebabkan pemotongan bekalan tenaga. 140 penumpang yang berada di dalam feri berkenaan tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Kerajaan Serantau telah mengaktifkan rancangan kecemasan dalam mengawal dan membersihkan tumpahan minyak tersebut di sekitar Kepulauan Canary. Di China, sebuah lori kargo merempuh sebuah rumah menyebabkan 6 orang maut. Kejadian berlaku di wilayah Xinjiang pada pukul 4 petang waktu setempat. Pemandu lori terbabit sempat melepaskan diri dari kenderaannya selepas hilang kawalan dan melanggar rumah mangsa. Operasi menyelamat berlarutan sehingga 3 jam bagi mencari mangsa yang terperangkap di dalam serpihan dinding rumah. Kesemua mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Pameran teknologi antarabangsa China kali kelima menarik lebih 900 orang pengusaha dan institusi daripada lebih 20 negara dan rantau. Kapsul yang mengelilingi orbit berjaya mendarat di stesen angkasa antarabangsa. Bahan-bahan tersebut dimuatkan dalam berita antarabangsa sebentar lagi. Banyak teknologi baru termasuk robot pintar antara yang menjadi perhatian semasa pameran teknologi antarabangsa China kali kelima. Antara teknologi terkini China yang diperkenalkan semasa pameran adalah teknologi sistem suara yang mampu mempamerkan teks ke dalam skrin daripada percakapan. Menurut seorang kakitangan syarikat, teknologi sistem ini mampu menterjemahkan percakapan kepada teks berbahasa Inggeris selain kadar ketepatan sistem menterjemah bahasa Mandarin Cina adalah di atas 95%. Selain itu, robot pelayan yang mampu bergerak dan menghidangkan air kepada pengunjung turut menjadi tarikan. Dengan penciptaan mata menggunakan sensor LIDAR oleh syarikat China, robot ini mampu bergerak dalam kedudukan yang tepat. Ia juga mampu berhenti atau mengubah laluan secara automatik jika melihat orang atau halangan. Pelatan tiba di stesen angkasa antarabangsa dan berjaya mendarat pada salah satu daripada sayap stesen tersebut. Kapsul tersebut tiba di stesen berkenaan yang merupakan makmal penyelidikan bernilai $100 bilion ketika berada kira-kira 400 km di atas bumi. Kargonya termasuk sebuah rumah hijau di mana pentadbiran angkasa Amerika Syarikat menjalankan ujian untuk membekalkan makanan bagi angkasawan yang menjalani misi jangka lama. Kapal kargo tersebut merupakan misi ke-10 sehingga tahun 2018 di bawah kontrak pembekalan semula stesen dengan NASA yang menelan belanja $3.1 bilion. Cygnus cargo craft on its 7th contracted cargo resupply mission. 2 ekor panda kembar gergasi yang lahir di Shanghai diberi nama selepas lebih 5 juta orang menghantar lebih 5,000 cadangan kempen untuk memberi nama kepada pasangan panda tersebut. Panda jantan diberi nama Yue Yue sementara kembarnya diberi nama Pan Pan. Selepas mendapat nama tersebut, kedua panda kembar membuat kemunculan media di Taman Binatang Liar Shanghai. Dengan memiliki personaliti yang berlainan, kemunculan baru kembar panda gergasi itu disambut meriah dari para pengunjung. Menurut para pengunjung yang hadir, nama yang diberikan bersesuaian dengan karakter panda tersebut dan ianya juga mempunyai makna positif. Larian Hari Kebangsaan melibatkan penyertaan lebih 2,000 orang. Larian tersebut adalah bersempena memperingati sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-33.
Sementara itu, acara larian hijau menarik minat penyertaan peserta berumur antara 16 dan 35 tahun. Bahan tersebut antara yang dimuatkan dalam berita sukan selepas ini. Lebih kurang 2,000 orang menyertai larian kebangsaan 2017 yang berlangsung di Ibu Negara pagi tadi. Acara dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persatuan Olahraga Negara Brunei Darussalam sebagai memperingati sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-33. Larian bermula di Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan dan berakhir di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Larian bagi kategori lelaki terbuka 5 km dan fun run sejauh 2 km dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sementara Yang Berhormat Pehindatul Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan melancarkan larian bagi kategori wanita terbuka 5 km dan juga fun run sejauh 2 km. Juga menyertai larian Pengiran Datuk Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Pendidikan. Kumpulan 2002 bagi bekas pelajar-pelajar Mahat Islam Brunei Pengambilan 1984-2002 muncul juara dalam kejohanan bola sepak 7 orang sepasukan. Kejohanan seumpamanya mengembangkan daya saing yang sihat dalam kalangan bekas para pelajar Mahat Islam Brunei sekaligus memupuk serta menyemai semangat kesukanan. Kumpulan 2002 menewaskan kumpulan 1998 dengan sepakan penalti 3-0. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Pengiran Datuk Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bakar, Timbalan Menteri Pendidikan. Meningkatkan kesedaran terhadap isu-isu berkaitan alam sekitar. Itulah matlamat Green Brunei menganjurkan larian hijau buat kali ketiga. Acara diadakan pagi tadi di Taman Rekreasi Jalan Menteri Besar. Larian disertai oleh 80 orang berumur antara 16 dan 35 tahun. Acara yang dianjurkan dengan kerjasama Pusat Promosi Kesihatan ini diisikan dengan beberapa aktiviti mencabar. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Datin Paduka Dr. Haji Nolila binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Cabaran Mountain Bike Brunei Lugu Chapter 2017 bermula dan berakhir di Kampung Lugu pagi tadi. Dalam perlawanan ini, 6 kategori dipertandingkan. Fauzan Lutfi dari Malaysia muncul juara kategori XCM Elite. Bagi kategori Master, Marzan Haji Muhammad Jamin dari Brunei muncul sebagai juara. Imani Zaidi Haji Yunaidi pula menjuarai acara lelaki novice. Juga dari Brunei, Rozaini Haji Ratu memenangi kategori lelaki veteran. Dalam kategori wanita elit, menyaksikan Chiu Yen Fah dari Brunei muncul juara. Sementara kategori wanita novice juara disandang oleh Nur Hasniti Juin. Liga Perdana, satu perlawanan berlangsung petang tadi menyaksikan DSP United bertemu dengan Pancur Murai FC. Perlawanan diadakan di Padang dan Balapan Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Brakas. Dalam perlawanan tersebut, Pancur Murai FC mendahului permainan menerusi Fadilah Haji Puasa. Ketinggalan 1-0, pasukan DSP United bangkit menyamakan kedudukan menerusi gol Muhammad Nur Wafiuddin Haji Osman
jaringan Sri satu sama kekal hingga tamat perlawanan. Ringbesta menang tipis ke atas Tabuan Muda B dalam saingan Liga Perdana DSG semalam dalam perlawanan yang berlangsung di Kompleks Sukan Sungai Kebun. Ringbesta berjersi kuning membuka tirai jaringan pada minit ke-12 menerusi Muhammad Adil Darwish untuk jaringan 1-0. Selang 2 minit kemudian, kedudukan terus berubah apabila Abdul Naim Abdul Rahim menyumbat gol kedua untuk selesa mendahulu 2-0 sehingga masa rehat. Pada minit ke-73, Tabuan Muda B memperoleh gol pertama mereka menerusi Muhammad Syazaril Daniel Rasid untuk kedudukan 1-2. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. 4 perlawanan berlangsung semalam, manakala 2 perlawanan akan berlangsung malam ini. Kita ikuti keputusan dan jadual perlawanan serta kedudukan 10 pasukan teratas Liga setakat ini. Piala FA Inggeris, Arsenal akan bertemu dengan Manchester City malam ini. Sementara itu, dalam perlawanan awal pagi tadi, Chelsea menumpaskan Tottenham Hotspur 4-2 di Wembley Stadium untuk mara ke perlawanan akhir Piala FA buat pertama kalinya dalam 5 tahun. Pasukan The Blues meningkatkan peluang mereka untuk melengkapi satu liga dan menjulang piala sebanyak 2 kali. Chelsea dan Tottenham Hotspur bersaing pada separuh akhir di Stadium Wembley. Willian menjaringkan gol pembukaan bagi Chelsea pada minit ke-5. Spurs kemudian menjaringkan gol persamaan 13 minit kemudian. Willian sekali lagi berjaya menembusi kawang Tottenham melalui sepakan penalti pada minit ke-43. Tottenham bagaimanapun turut menjaringkan gol keduanya melalui Dele Alli. Babak kedua, Eden Hazard dan Nemanja Matic masing-masing menjaringkan gol ketiga dan keempat sekaligus melayakkan Chelsea ke peringkat akhir. Rafael Nadal akan berdepan dengan pemain dari Spanyol Albert Ramos Vinolas dalam pusingan akhir kejohanan Monte Carlo Masters hari ini. Dalam perlawanan separuh akhir kurang dari setengah jam, Rafael Nadal berjaya menewaskan pemain dari Belgium David Goffin dengan kiraan 6-3, 6-1. Kemenangan Nadal dalam pusingan ini melanjutkan rekodnya ke-10 dalam gelaran kejohanan Monte Carlo Masters. Manakala Albert Ramos Vinolas menumpaskan pemain dari Perancis Lucas Pouille dengan kiraan 6-3, 5-7, 6-1. Ini merupakan kali pertama Albert Ramos Vinolas berjaya ke pusingan akhir Masters di sepanjang kariernya. Sementara dalam Piala Persekutuan di Belarus, Alexandra Sasnovic akan berdepan dengan Timia Bazinski dalam pusingan separuh akhir disusuli oleh Arina Sabalenka menentang Victoria Golubic. Dalam kategori bergumpulan pasangan dari tuan rumah, Olga Govotsova dan Vera Lapko akan bertemu dengan Belinda Bencic dan Martina Hingis. Prestasi pemain tuan rumah meningkat dalam kedua-dua kategori. Dalam pusingan pertama kategori perseorangan, pemain dari Switzerland, Timia Beksinski menewaskan Arina Sabalenka dengan kiraan 6-4, 7-5. Manakala pemain perseorangan tuan rumah, Alia
Alexandra Sasnovic menundukkan Viktorija Golubic dengan keputusan 6-3, 5-7, 7-5. Beribu atlet profesional dan amatur menyertai perlumbaan maraton Belgrade ke-30. Perlumbaan yang diadakan di Bandar Serbia itu memerlukan para pelumba bersaing dalam perlumbaan larian sejauh 42 km dan 21 km. Steven Khatam dari Kenya menjuarai kategori pelumba lelaki dengan mencatatkan masa 2 jam 21 minit 11 saat. Maraton Belgrade kali ini menemukan beberapa orang pelumba terkemuka seperti Bob Beamon, Las Viren, Mike Powell, Rosa Mota, Galina Kristiakova, Kevin Young dan Xavier Sotomayor. Manakala bagi kategori pelumba wanita dimenangi oleh pelumba tuan rumah Olivera Jeftic dengan catatan masa 2 jam 37 minit 59 saat. Jeftic menyandang gelaran juara wanita untuk kali kedua. Maraton Belgrade sebelum ini didominasi oleh pelumba dari Kenya sejak 2006 hingga 2012. Ramalan keadaan cuaca menyusul selepas ini. Ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam dalam tempoh 24 jam akan datang sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir di beberapa kawasan. Cuaca pada malam dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku terutama di kawasan pedalaman. Risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah tenggara selaju 5 hingga 10 km sejam. Pagi esok pada amnya sebahagian berawan, laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Sebelah petang esok sebahagian berawan dengan hujan dijangka berlaku di kawasan pedalaman daerah Temburong dan Blight. Laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter dan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang ikuti ramalan cuaca bagi negara Brunei Darussalam untuk tempoh 3 hari akan datang dan ramalan keadaan cuaca bagi beberapa bandaraya utama ASEAN dan dunia. Sebelum berpisah, renungkan maksud hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Ad-Dunya dan Ash-Shibab. Pertolongan terhadap orang lemah adalah sedekah yang paling afdal. Ini tuliskan berita seperti biasa berita Inggeris News Set 10 menyusul pukul 10 malam nanti. Sebelum itu, kita saksikan dahulu suasana warna-warni Festival Lampu di Ibu Negara Romania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.